Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Okey, so saya buat parallel session yang dua uji Meet menggunakan satu laptop yang sekarang ni dan satu lagi desktop saya gunakan Google Meet Companion Mode. So dekat situ saya boleh tengoklah chat box dan juga partisipan yang ada dalam grup ni. Okey. Alright. Okey. Sebelum ni kita ataupun bukan kita lah, maksudnya fakulti telah ada, kalau tak salah saya lah, dah ada buat briefing sebelum kita menghadapi pandemik dalam 2019 macam tu lebih kurang. Tapi tiba-tiba kita ada isu dengan pandemik dan blended learning ni jadi macam terbengkalai buat sementara waktu. Kita lah, Unimap lah. Kalau ikutkan universiti lain, ada yang ramai yang dah start dah. Cuma kita buat secara masa Prof Saleh dulu jadi pengarah lead. Adalah, ada buat tapi tak secara menyeluruh. So kali ni saya nak buat jerawara kepada semua fakulti dengan harapan kita dapat melaksanakan blended learning ni. Blended learning secara sepenuhnya. Okay. Kalau perasan hari minggu lepas telah ada surat daripada TNCA yang memaklumkan untuk melaksanakan pembelajaran darurat. Saya cari surat. Ni dia. Okey. Alright. Ni surat bertarikh 8 Mac 2023. So pelaksanaan pembelajaran teradun di fakulti. So dalam ni poin yang ketiga, sekurang-kurangnya setiap fakulti institut di Unimap diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 30% daripada kursus yang ditawarkan oleh setiap program bagi setiap sesi pengajian menggunakan pembelajaran teradun sokongan atau pembelajaran teradun gantian dalam pengajaran dan pembelajaran. So saya harap lepas ni bolehlah sit down balik dengan fakulti. So dalam meeting pre-semester nanti pastikan setiap program dapat melaksanakan sekurang-kurangnya 30% pembelajaran teradun. Tak susah mana, actually boleh sampai almost 100% pun. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Okay, next. By the way, kepada yang tak mengenali saya adalah Muhammad Hanafi Maksum, merupakan timbalan pengarah di LEAD bagi Sustainable Learning, kelestarian pembelajaran. Okey. Sebelum tu, saya nak war-warkan di sini, kita ada buat satu Google Sites daripada LEAD lah. So saya letak link kat situ, boleh klik pada link tersebut. Dan kejap saya nak share satu folder brochure ni supaya semua boleh tengok lah. Copy link.
Okey. Okey, kat situ saya dah bagi link untuk folder pada hari ini. Okey, dan ini adalah merupakan saya compile dasar-dasar dan polisi di peringkat KPT dan juga di peringkat UNIMAP yang berkenaan dengan uh, pembelajaran. Pembelajaran. Okey, so boleh pergi ke uh, website tersebut untuk lihatlah apa yang ada di situ. Okey, bila cakap pasal blended learning, actually bila blended learning ni kita dah faham lah, kita ada kelas secara bersemuka dan kita pernah buat juga kelas secara online semasa PKP hari itu. Dan blended learning merupakan gabungan di antara kedua-duanya, iaitu gabungan secara bersemuka dan pembelajaran secara dalam talian. Okey, kalau siapa pernah tengok lah, kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025. So, salah satu daripada tujahan, kita ada kat sini ada 10 kita ada 10, 6 daripadanya adalah keberhasilan dan 4 daripadanya adalah pemangkin. So kalau tengok pemangkin yang ke-9 kat sini adalah pembelajaran dalam talian. Okey, pembelajaran dalam talian. Okey, pembelajaran dalam talian tahap global. Okey. Di sini kita Malaysia berharap agar Kementerian especially berharap untuk menjadikan pembelajaran dalam talian dan pembelajaran teradun sebagai asas kepada kurikulum dengan memberi galakan agresif ke atas massive open online courses. Dan sebelum ni tak ada micro credential, dan selepas tu dia ada pula dalam micro credential juga. Okey. Okey. Dekat sini ini adalah target ataupun inisiatif bagi lonjakan ke-9 dekat sini, menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai komponen integral bagi pendidikan tinggi dengan 70% daripada kursus menggunakan pembelajaran teradun menjelang 2025. Okey. So 70%. So sekarang ni setakat yang saya dah kumpul sejak 2 semester lepas, kita baru ada dalam lebih kurang 30% pembelajaran dalam talian. Pembelajaran teradun. So sekarang ni kita nak push lebih daripada itu. Okay. So kalau kita refer kepada pembelajaran teradun dalam surat makluman MQA bilangan 3 2018, program kita adalah program konvensional. Kita telah dapat lesen konvensional untuk penyampaian program. Takrifan di sini adalah pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka sepenuhnya dalam bentuk kuliah, tutorial, amali termasuk pembelajaran di industri yang dikendalikan mengikut tempoh pengajian atau dengan gabungan pembelajaran dalam talian. Blended learning antara 30% sehingga 60%. Yang ni percentage ni adalah di-refer kepada peratusan daripada jumlah kredit dalam program. Sebagai contoh, program ada, kalau ada contohnya 136 kredit dalam satu program, 30% daripada 136 adalah 40.8 dan 60% daripada 136 adalah 81.6%. So jika kita buat pembelajaran teradun dan SLT ataupun kredit bagi jumlah keseluruhan dalam sesuatu program tu tak lebih daripada 81.6%, so tak ada masalah. Kita boleh melaksanakan yang sedemikian. Okay. Kalau lebih daripada tu dah tak jadi konvensional lah, kita dah jadi open and distance learning. Yang ni UNIMAP so far tak ada lagi lah pengajian terbuka dan jarak jauh ni. Kita tak ada lesen lagi untuk melaksanakan ODL. Dan di pihak AMC, especially FED lah, daripada Flexible Learning sedang mengusahakan untuk mendapatkan lesen untuk menjalankan pengajian secara ODL ni. So far ada soalan daripada fakulti. Kalau ada soalan di tengah-tengah pembentangan saya, boleh sahaja
risk questions, kita akan jawab. Kalau boleh ada interaksi daripada fakulti lagi baguslah. Okey. So, ini adalah pembelajaran teradun dalam dasar pembelajaran negara 1.0 dan kita ada 2.0. Okey. So, fasa 1, dia ada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. So, sekarang ni kita berada dalam fasa 3. Okey. Fasa 3 adalah bermula daripada 2021 hingga 2025 dan target daripada KPT adalah untuk setiap universiti melaksanakan 70% kursus yang bertaraf pembelajaran teradun dan 15% daripada kursus tersebut melaksanakan pentaksiran dalam talian. Okey. Yang ni saya akan detail out lagi dalam slide yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita ada dua. Kita panggil pembelajaran teradun sokongan PTS dan kita ada pembelajaran teradun gantian. Okay. Kalau ikutkan sebelum ni dia memang dah ada dah PTS dan PTG ni. Kemudian formula asal daripada PTG dan PTS ni dirombak semula dan PTG yang akan dilaksanakan bermula 2019 menggunakan formula 40-40-20 dan formula PTS ni adalah formula yang asal lah 1732. Ini adalah bilangan bahan pengajaran, aktiviti dan pentaksiran. Ini pun saya akan tunjuk sekejap lagi. Tetapi kita tak rigid lah kepada formula 40-40-20 bagi PTG ni. Kalau ikutkan statement kat sini saya ambil daripada dokumen daripada MEPTA, pembelajaran UA Malaysia. Wajaran yang dinyatakan 40-40-20 bagi 3 elemen PTG boleh diubah sesuai dengan peratusan atau kaedah pengukuran lain yang bersesuaian. So, tak perlu risau, 40-40-20 ni adalah hanya satu piawai, tetapi masih lagi kita tak terlalu rigid lah yang mengatakan wajib follow 40-40-20. Boleh jadi satu-satu kursus tu susah nak laksanakan 40-40-20. Kita boleh melaksanakan dalam julat 30 hingga 50 lah, 30-50, 30-50 dari sini kepada 10 kepada 30, bergantung kepada kursus. Okey, ini adalah PTS. Ini yang saya katakan senang nak capai 100%. Actually, tak adalah 100%, mungkin 90% ke atas untuk status pembelajaran teradun sokongan. Setiap kursus hanya perlu ada ini sahaja. Ada ini sahaja. Dia perlu ada maklumat 5%. Apa dia maklumat? Maklumat ini adalah objektif pembelajaran, sinopsis kursus, silabus, rancangan belajar, skim kerja, performa panduan penerangan. Ini adalah kita punya teaching plan. Ini adalah teaching plan. Kita ada satu item, kita masukkan. Sebelum tu, kita akan saya haraplah semua dapat menggunakan e-learning untuk sesi pengajian akan datang. Sebelum ni kita nak kata wajib, tak adalah wajib, sunat lagi lah sebelum ni, semasa lepas. Maknanya semua orang perlu pakai e-learning dan boleh di-support oleh platform lain seperti Google Drive, Google Classroom. Tapi kalau boleh untuk semasa depan, saya harap semua dapat gunakan LMS, e-learning Unimap, sebab daripada situ kita akan tengok jumlah ataupun kita ada bukti yang rasmi di peringkat Unimap kita laksanakan pembelajaran teradun ini. Okay, so untuk teaching plan kita upload satu dah dapat 5%. Kemudian kita ada yang kategori kedua adalah kandungan ataupun sumber. Ini adalah kalau kita tengok dalam e-learning tu dia ada folder, file, topik, bab, unit, modul dalam bentuk dokumen, PowerPoint, SWF ni tak tahu orang pakai ke tidak sekarang ni, SCOM, PDF, video, audio, pautan ataupun URL, web 2.0 dan sebagainya. So kalau 7 item telah muat naik dalam LMS, ini dia dah ada 40%.
40% daripada 30% bahan. Okey. Kemudian ada pula aktiviti. Aktiviti 35% dia boleh jadi segerak, boleh jadi tidak segerak. Kalau segerak ni sama ada menggunakan sidang video, chat ataupun webinar, atau tidak segerak. Yang ni lah kalau nak senang ni lah tidak segerak ni kan. Dia ada portfolio, task wiki, perbincangan, kuis dan sebagainya. Kalau kita telah kendalikan 3 item secara segerak ataupun tidak segerak, ini kita dah dapat 35%. Dan akhir sekali kita ada pentaksiran. Pentaksiran ni adalah 20% komponennya. So yang ni, yang tadi aktiviti boleh jadi kuis. Kuis boleh jadi formatif, boleh jadi summative. Kalau formatif tu mungkin dia aktiviti lah. Tapi kalau dia adalah kuis yang secara summative, so dia akan jadi pentaksiran. Kemudian ada tugasan, journal, portfolio kajian kes, kes projek dan sebagainya. Kalau kita dah upload 2 item ataupun kita laksanakan aktiviti pentaksiran sebanyak 2 item, kita dah dapat 30% bahan disampaikan secara teradun dan kita boleh declare kita punya kursus adalah secara pembelajaran teradun sokongan. Ada soalan? Okey. Ya, saya. Ya, dah dengar. Daripada e-learning. Betul. Ya. Ha. Tu daripada LMS sendiri ke macam mana tu, Doktor? Ha, ha, ha. Okey, dia ada dua. Yang pertama adalah PTS, yang kedua adalah PTG. Untuk PTS, ya boleh kita menggunakan LMS sebab kita ada plugin dekat situ. Plugin tu dia akan calculate lah. Setiap kursus tu ada tak item-item yang macam saya senaraikan ni. So kalau dah capai yang ni baru dikatakan sebagai blended learning lah. Tapi untuk PTG, dia tengok pada SLT. Yang tu tak boleh kita menggunakan LMS. Hmm. Betul eh? Okey, dan ni Dr. Samira. Dr. Samira, jika gunakan platform e-learning, pelajar tidak dapat notifikasi jika maklumat atau dokumen dimuat naik oleh pensyarah. Ah, saya tak pasti ada ke tidak. Saya rasa macam ada juga notifikasi ni. Tapi kebiasaannya bila amalan saya sendirilah, kalau saya telah upload sesuatu bahan, saya akan maklumkan kepada pelajar melalui WhatsApp group. Biasalah kadang-kadang notifikasi ni dia masuk kat dalam email student. Kadang-kadang dia tak aware benda ni. So biasanya saya akan sama ada saya maklumkan dah upload ataupun saya ambil snapshot saya dan masukkan dalam WhatsApp group supaya pelajar-pelajar ni dapat ni lah apa maklum tentang bahan yang kita nak buat naik. Dr. Tan, nak declare pembelajaran teradun ni sokongan kena ada bukti e-learning. Kalau sekadar menggunakan classroom tu tak boleh. Kalau classroom, dia memang adalah user friendly. Tapi isu dia adalah kita tak ada, Unimap sendiri tak ada apa namanya, bukti. Maknanya kursus tu telah dilaksanakan secara blended ataupun secara kita ada, sebab bila kita pakai Google Classroom ni hanya orang yang upload tu saja yang boleh akses. Orang lain tak boleh. Kan? So sebab tu kita buat kita punya portal e-learning, sebab bila kita ada portal e-learning tu kita akan archive dia dalam data dalam kita punya
server dalam kita punya simpanan Unimap. Okay, so sebab tu kalau nak pakai, saya suggest lah, kalau boleh saya nak wajibkan semua untuk pakai LMS. Dan kalaulah let's say for some reason nak pakai juga Google Classroom tu boleh dipakai sebagai complementary kepada LMS yang ada. Tapi once you dah pakai LMS, actually dia lebih advance daripada Google Classroom, dan dia punya learning curve mula-mula tu tak adalah nak kata susah sangat, sebab ada video-video yang saya dah masukkan dalam Google Sites tadi. Dalam e-learning tu ada bahagian tutorial, boleh tengok dekat dalam bahagian tutorial tu ada teks, ada video, so boleh perhatikan. Sebab function yang kita guna tak banyak pun, kita gunakan untuk upload assignment, untuk buat quiz, untuk apa lagi, upload bahan pengajaran. Tak banyak pun sumber-sumber yang kata advance yang kita pakai. Kebanyakannya lah, adalah a few yang saya jumpa yang memang pakai yang advance function dekat situ. Yang tu boleh belajar sendiri secara berterusan lah. Okay. Alright. So, ini adalah yang pertama, pembelajaran teradun sokongan. Yang ni sangat mudah. Sebab untuk bahagian maklumat ni, upload settle. Untuk bahagian kandungan pun upload settle. Kalau bahagian aktiviti pun, kalau kita buat yang tidak segerak, dia ada 3 item saja. So mungkin kita buat 2 item tidak segerak dan 1 item segerak. Item segerak ni macam mana? Aktiviti kita boleh je buat secara Google Meet ke. Google Meet lah paling senang dapat, sebab dia dapat dua hala kan, pembelajaran secara 2 hala. Ataupun kita buat web 2.0 dalam kelas tu, kita pakai Mentimeter, kita pakai Kahoot, kita pakai Padlet dan sebagainya. Itu pun kalau kita upload dalam LMS dan kita laksanakan aktiviti tu secara segerak ataupun tidak segerak tu, kita pun dah boleh dikira. Hanya 3 item saja, tak banyak. Dan pentaksiran, ya. Kita punya storage, saya tak ingat lah berapa tera, tapi kalau ikutkan unjuran di MDC, kita boleh tahan storage tu 5 sampai 5 tahun ke hadapan. Besar. Tak ada allocation. Tak ada allocation. Sebab ni kita pakai kita punya storage sendiri di MDC. Storage tu besar, memang sangat besar. Dan setakat yang saya pakai semester lepas, untuk satu assignment tu beratus-ratus meg, dekat-dekat 1 gig jugalah. So tak ada masalah pun. Uh, uh, Baik. Okay. Dan juga pentaksiran. Pentaksiran ni pun saya rasa tak susah mana kalau kita buat quiz secara summative dalam kelas. Dah dapat 1 item. Dan juga kalau kita buat satu tugasan assignment yang student perlu buat secara online, macam contoh ialah kita upload barang assignment tu online, task tu, kemudian student pula kena buat assignment, kena cari dekat internet dan tulis-tulis guna PC dan upload balik ke dalam LMS tersebut. So itu adalah memang totally online. So kita dah kat sini dah dapat dah 2 item. Sebab tu saya kata mudah untuk kita dapatkan status pembelajaran teradun sokongan. Saya rasa sebab sebelum ni saya actually ialah tak buat penerangan kan sebelum saya collect data hari tu. Mungkin ramai yang dah buat actually PTS ni, tapi dia declare sebagai pembelajaran tradisional. Kalau tradisional ni kata memang kalau tak meet yang ni, ini adalah minimum. Kalau tak meet yang ni, memang kita tak dapatlah status pembelajaran teradun sokongan. Ya, ada soalan pasal PTS. PTS ni very straightforward. Ini sahaja. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, kita masuk ke yang lebih complicated sikit. Ini adalah pembelajaran teradun gantian. So kalau dah boleh meet PTS,
Kalau nak advance lagi, kita boleh buat pembelajaran teradun gantian. Pembelajaran teradun gantian sama sahaja macam PTS tadi. Cumanya untuk PTS, dia memang 30%. Dia untuk PTS ni dia tak ada percentage lain. Memang 70% dijalankan secara bersemuka dan 30% dijalankan secara dalam talian. So, PTS memang 70-30. Tapi untuk teradun pula, dia ada range 30 sehingga 79% ataupun 80%. 30 kata-kata 80 lah. 30 hingga 80% komponen boleh dilaksanakan secara dalam talian. Dan daripada jumlah dalam talian tersebut, kita pecahkan komponen tersebut kepada 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% pentaksiran. Bahan pembelajaran yang ni lah, rakaman video, persembahan bentuk pencitraan, animasi peristiwa web 2.0, simulasi realiti, syarahan dalam ataupun luar kelas, kandungan interaktif, video praktikal makmal dan lain-lain yang bersesuaian. Apa-apa sahaja bahan boleh jadi bahan secara segera, boleh jadi secara tidak segera. Okey, kemudian ada aktiviti pembelajaran. Yang ni boleh menggunakan web 2.0 sama ada Kahoot, Padlet, forum, chatting, apa lagi, Mentimeter, apa-apalah, kuis, menggunakan Google Form, apa-apa aktiviti pembelajaran, yang ni termasuk dalam 40% ni. Kemudian kita ada pentaksiran dalam talian. Pentaksiran ni merangkumi kuis, penilaian, tugasan, refleksi dan lain-lain yang bersesuaian. Banyak kat sini perkataan dan lain-lain yang bersesuaian, dan lain-lain bersesuaian dan lain-lain yang bersesuaian. Ini dia tak rigid lah. Actually pensyarah tu boleh laksanakan apa-apa sahaja. So daripada bahan yang dimuat naik tu, kelaskan sama ada dia termasuk dalam bahan pembelajaran ataupun termasuk dalam aktiviti ataupun termasuk dalam pentaksiran. Okey, ini adalah contoh kursus 3 jam kredit untuk dengan PTG 30%. So dekat sini 30% daripada 3 jam kredit ni maksudnya satu national hour satu kredit bersamaan dengan 40 jam national hour, 40 jam. So kalau 3 kredit bersamaan dengan 120 jam. Okey, 30% daripada 120 jam adalah 36 jam. So 36 jam kita laksanakan kursus kita secara dalam talian. Dan selebihnya baki 84 jam kita laksanakan pembelajaran secara konvensional. Okey, so daripada 30% ni, yang 36 jam ni, so 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% lagi adalah pentaksiran. Ada soalan? Tak ada. Okey, ini adalah contoh elemen PTG, contoh pelaksanaan. Daripada 30% ataupun 36 jam yang kita peruntukkan untuk dalam talian, 40% ataupun 14 jam kita laksanakan untuk bahan pembelajaran. Dan 14 jam lagi untuk aktiviti pembelajaran dan 8 jam untuk pentaksiran. So dekat sini kita bolehlah buat aktiviti apa-apa yang patutlah untuk bahan pembelajaran, untuk aktiviti pembelajaran dan untuk pentaksiran. Okey? Kalau actually memang susah lah nak dapat 40-40, 20. Kita boleh buat secara kita panggil julat 30 hingga 50% untuk bahan pembelajaran, 30% hingga 50% untuk aktiviti pembelajaran dan 10 hingga 30% untuk aktiviti pentaksiran. Okey, so ini tak ada masalah. Tapi kalau kita ingat tadi saya ada tunjukkan target daripada KPT sendiri untuk dasar pembelajaran negara. Dasar tersebut target untuk fasa 3 ni pentaksiran dia kita buat 15%. 15%. So separuh lah pada sini kan. Dalam PTG piawai pun 40-40-20. Tapi KPT nak 15%. So bolehlah main-mainkan nilai ni.
katakanlah susah sangat nak dapat 30, 30, 50, 30, 30, 40, 40, 20 ataupun dalam julat yang saya tunjuk ni, boleh sahaja buat berapa-berapa peratus pun untuk bahan pembelajaran, berapa-berapa peratus pun untuk aktiviti pembelajaran dan berapa-berapa peratus pun untuk pentaksiran. So, tak rigid lah, boleh lah. Sebab untuk buat ni dia bergantung kepada kursus, nature of the course sendiri kan. So ada kursus yang memang senang nak dapatkan elemen ni, ada kursus yang agak sukar nak dapatkan satu-satu elemen ni. Boleh tak letak Telegram link sebagai platform untuk form ataupun chatting? Saya rasa bagi saya lah, dia tak ada pun dalam guideline ni, tapi bagi saya kita zaman sekarang ni banyak menggunakan platform WhatsApp, banyak menggunakan platform Telegram, Discord, Signal dan sebagainya lah. Saya rasa tak ada masalah, kita upload saja dalam LMS tu link kepada media sosial ataupun yalah Telegram ke WhatsApp link ke, masuk ke dalam tu. Mungkin kalau nak buat sebagai bukti kan, sebab kalau kita gunakan external tu, WhatsApp, Telegram, dia tak ada bukti kat dalam tu. Mungkin untuk satu-satu topik, macam contoh kita minggu pertama kita ada buat discussion, tapi dalam Telegram lah. Mungkin kita boleh ambil snapshot dan kita upload snapshot tersebut dalam LMS sebagai bukti. Kita tak naklah rigid sangat menggunakan forum, sebab kalau forum ni, kalau buat secara mass forum untuk semua orang memang susah nak jalan. Kalau nak buat forum, biasanya kita kena pecahkan pada grup-grup kecil dan kita pula kena pantau sama ada student tersebut reply tak dalam forum tu. Biasanya dalam forum dia kena ambil pensyarah kena buat kerja lebih sikit lah. Okay? Ada soalan? Tak ada? Rasa macam semua faham ni? Okay, kemudian ini adalah contoh performa lah. Contoh kita ada 15 minggu termasuk minggu cuti, kan, di sini. Kemudian kita senaraikanlah kita punya lecture, tutorial, lab, apa-apa lah dalam ni. Dan kita letaklah untuk bahagian online learning ni berapa jam semua. Dan total bahagian online learning ni mestilah tidak kurang daripada 36 jam. Sebab 36 jam tu adalah 30%. So dia boleh julat lah 36 sehingga 80% daripada kursus tu boleh buat secara komponen dalam talian. Okay? Alright. Kalau kata nak buat 50%, slide tu saya dah share, mungkin saya share awal tadi kan. So kat sini saya masukkan balik slide. Bagi siapa-siapa yang masuk lewat tadi, saya dah share satu folder. So boleh ambil slide, boleh ambil juga material dalam Google Drive tersebut. Okey, pembelajaran dalam talian katalah kita nak buat 50%. Kalau 50%, dia akan jadi ini untuk 2 jam kredit lah. Contoh untuk 2 jam kredit. 2 jam kredit bersamaan dengan 80 jam SLT. 80 jam bermaksud 40 jam dalam talian, 40 jam secara konvensional. So, daripada 40 jam tersebut, kita boleh pecahkan pada 40, 40, 20. So, 16 jam bahan pembelajaran, 16 jam aktiviti pembelajaran dan 8 jam untuk pentaksiran. Kalau nak guna julat, 30-50 lah, di antara 12 hingga 20 jam untuk bahan pembelajaran dan aktiviti pembelajaran dan juga pentaksiran kita peruntukkan 4 sehingga 4 hingga 12 jam. Okay, ada soalan daripada Dr. Sharifah, untuk blended learning assessment yang tidak boleh dinilai boleh dikira sebagai assessment tak? Assessment yang tidak dinilai boleh dikira sebagai assessment tak? Contohnya buat quiz online selepas kelas untuk diuji kefahaman tetapi markah tidak diambil. Yang ini lebih kepada aktiviti pembelajaran. Kalau pentaksiran ni maksudnya pentaksiran yang diambil kira untuk pemarkahan. Okay, betul? Alright. Okay, so seterusnya ini adalah
Contohlah, contoh performa kita, teaching plan kita, macam mana kita bahagikan daripada SLT konvensional dan juga SLT online. Nanti saya akan tunjukkan yang iGrading. Kita gunakan yang tu lah. Okay. Okay, nak habis lah sikit lagi. So, sebagai staff akademik, apa peranan kita untuk memastikan blended learning ni dapat dilaksanakan? Yang pertama, kita mestilah mengambil kira persekitaran pembelajaran pelajar sendiri, kandungan kursus, perubahan teknologi semasa dan aspek-aspek lain yang berkaitan. Okey. Kemudian, mestilah kita membuat perancangan yang teliti sebelum kita laksanakan blended learning ni. So, minggu depan saya rasa semua orang akan, semua fakulti akan buat pre-semester. So, untuk pre-semester tu, ada lagi lah masa beberapa hari ni, kan, kalau nak buat blended learning, PTS apa semua. Kalau ada isu tak faham ke apa, boleh saja rujuk kepada saya untuk pencerahan. So, perancangan pembelajaran ni. Okay. Yang ketiga, mereka bentuk pembelajaran selari dengan keperluan pembelajaran dalam talian. So, kita kalau boleh kena realistik lah, kan, realistik sama ada kursus kita ni boleh ke tidak kita laksanakan. Saya rasa untuk PTS tak ada masalah, semua boleh. Tapi untuk PTG ni tak semua kursus saya rasa sesuai untuk PTG. So yang tu bergantung kepada nature of the course tu sendiri. Okay. Yang keempat, memaklumkan pelajar bagi pelaksanaan pembelajaran teradun. Mesti kita kena maklumkan lah kat pelajar. Maksudnya dalam kelas yang pertama tu nanti kita bentangkan kita punya teaching plan, kita bentangkan kita punya CO, kita bentangkan macam mana aktiviti pembelajaran ataupun perjalanan pembelajaran kita untuk yang akan kita laksanakan nanti. So kita maklumkan pada pelajar. Yang kelima, melaksana pembelajaran teradun mengikut perancangan. So kita dah plan, mestilah kita laksanakan seboleh-bolehnya mengikut teaching plan yang kita laksanakan. Dan kita pastikan agar SLT yang kita sampaikan sama yang macam kita plan masa awal semester tu. Yang keenam, melaksana keterlibatan dengan pelajar bagi setiap bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Keterlibatan boleh dilakukan oleh mana-mana alat kolaborasi yang sesuai atau melalui alat janaan automatik LMS yang digunakan. So, sebab kalau dalam Google Classroom yang pakai sebelum ni, kita tak tahu tau sama ada student tu engage atau tidak dengan kita punya aktiviti. Tapi kalau dalam LMS, setiap yang kita upload tu, kita boleh dapatkan statistik dan kita boleh dapatkan detail pelajar, spesifik pelajar yang akses ke, yang tak akses ke, kita boleh tahu. Tapi yang tu kita kena monitor lah, maksudnya kita kena buka LMS tersebut, kita tengok pada statistik dekat situ. So dekat statistik tu kita boleh tengok lecture notes yang kita bagi tu berapa orang yang dah akses, siapa yang tak akses, kita boleh tahu. Itu yang adalah kelebihan kalau kita menggunakan LMS. Okay. Tak sure minggu bila kita akan ada 2 kursus pasal LMS yang dia akan disampaikan oleh Dr. Shah, Dr. Noh Shah. So siapa yang tak berkesempatan lagi nak hadir pada kursus tersebut boleh hadir. InsyaAllah lepas ni kursus tersebut, sebab dia limit dia 30 orang saja, mungkin kita akan laksanakan secara hybrid. 30 orang kita boleh laksanakan secara fizikal dan selebihnya kita boleh laksanakan secara dalam talian, secara paralel. Nanti kita akan buatlah di makmal DMDC. Okay. Yang ketujuh, menyedia pelaporan yang bersesuaian dengan keperluan aktiviti masing-masing bagi mana-mana tujuan seperti jaminan kualiti. Yang ni teaching plan kena adalah, sebab nanti teaching plan nanti kita akan masukkan dalam file kursus nanti semua. Okay. Ini adalah contoh keterlibatan staf akademik, keterlibatan pelajar untuk 1 minggu pembelajaran. Contoh bahan pembelajaran kan, kita dah upload, lepas tu pelajar akses, lepas tu kita sampaikan kepada pelajar dan kita juga boleh monitor pelajar tadi, siapa yang dah akses, siapa yang belum akses. Okay. Sama juga untuk aktiviti pembelajaran.
kita upload. Kalau yang segerak senang sebab segerak nanti kita akan dapat terus kan. Tapi yang tidak segerak ni, kadang-kadang student ni yalah lagi dia lupa ke apa ke, dia tak akses ke, tiba-tiba dah tutup dah aktiviti pembelajaran tu, barulah nak mesej doktor saya tak sempat dan sebagainya. So kita monitor lah. Dan pentaksiran ni memantau capaian item atau penghantaran jawapan oleh pelajar melalui LMS. So pentaksiran ni boleh jadi pentaksiran yang macam kuis tadi, ataupun kita boleh refleksi. Refleksi pun pentaksiran juga. Ataupun refleksi itu boleh jadi aktiviti pembelajaran. Okay. Okay. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya dua cara pelaksanaan untuk blended learning di UNIMAP boleh dipakai. Satu adalah menggunakan formula pembelajaran teradun sokongan, dan satu lagi menggunakan formula pembelajaran teradun gantian. Okey, formula PTS menggunakan 1732, satu item, 7 item, 3 item dan 2 item. Okey, 135 40 35 20%. PTJ 40 40 20 ataupun menggunakan julat ataupun menggunakan apa-apa peratusan sahaja, as long as bahagian yang dalam talian tersebut sekurang-kurangnya 30% dan tidak melebihi 80%. Okay, ada soalan? Dah habis dah? Slide dah habis, nanti saya akan tunjuk contoh contoh SLT. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok kepada SLT. So saya akan tunjuk yang 3 jam kredit dulu. Okay. Ini SLT calculator yang Dr. Azriq buat dulu. Okay, SLT calculator tu mudahlah untuk pakai. So kita tak perlu nak pening-pening. Okay, kita tak perlu nak pening-pening dekat dalam tu. Sebab dia dah ada formula yang boleh kira siap-siap. So dekat sini dia ada bahagian konvensional dan juga dia ada bahagian online learning. So kita boleh isi sahaja bahagian delivery, bahagian assessment, bahagian delivery online, bahagian assessment online. Sekiranya anda dapati ada bahagian assessment yang tak ada di bahagian online ataupun di bahagian konvensional, boleh saja kita tambah assessment. Assessment yang ada dekat sini dia adalah sebagai panduan. Ada mungkin kita pakai, mungkin kita tak pakai, ataupun mungkin dah ditulis, mungkin tak ada yang ditulis dalam ni. Sebagai contoh tadi, kat dalam bahagian assessment ni dia tak ada bahagian assignment. Assignment tu diletak bahagian konvensional. Tapi kalau kita laksanakan assignment tu memang totally 100% secara dalam talian, kenapa kita nak declare sebagai konvensional? Kita tambah sahaja kat dalam ni, kita klik button tambah ni, klik button tambah, lepas tu dia akan keluar pop-up, select component type. Kita nak letak apa? 1, 2, 3, 4, letak nombor je, sama ada konvensional ataupun online, sama ada delivery ataupun assessment. Okay, katalah saya nak letak sebagai online assessment, so letaklah nombor 4. Letak je nombor 4. Kita okey, nanti dia akan keluar satu kolom baru dekat bahagian online. Nampak ni? Dia akan keluar yang baru. So kita bagilah nama apa-apa kat sini kan. Apa-apa sahaja online yang kita nak laksanakan. Lepas tu general multiplier. General multiplier ni kita jadikanlah apa yang ada ni kat sini dengan kat sini ni sebagai panduan. So berapa kita nak letak kita punya multiplier ni. Kita letak je lah berapa-berapa nilai. Orang yang mengajar saja yang tahu berapa yang nilai. Dia tak rigid actually, dia tak rigid. Tapi yang dah ada ni sebagai panduan. Maksudnya apa? Boleh kita ubah. Kalau kita katakan contoh kan, contoh quiz. Quiz asalnya adalah kosong. Sebab kalau pop quiz, dia memang kosong. Sebabnya kita masuk kelas tak bagi tahu student, tiba-tiba kita kata, okay kita ada quiz lah sekarang lagi 5 minit. Itu adalah pop quiz. Itu memang SLT tak ada. Tapi kalau kita dah bagi tahu minggu depan kita akan laksanakan quiz, tak kisahlah dia sama ada formatif ataupun summative. Tapi kalau kita dah bagi tahu student, maknanya student kat situ dia akan ada effort untuk belajar. Kat situ dah ada SLT. SLT self
learning time dia. So sepatutnya kita letaklah berapa-berapa. Kita bolehlah letak, ikutlah kalau kuis tu agak sukar, letaklah satu kan. Tapi kalau kuis very simple quiz kan, mungkin letak je lah macam lab punya komponen 0.667 kat sini. Letak je lah berapa-berapa nilai pun, letak je. Okay, dekat sini kita specify lah. Ni sama ada nak guna minit ke jam ke, nombor assessment ke, ni sama ada asynchronous ke synchronous ke. Kat sini adalah AS ni, assessment. Ada kat sini dia punya definition kat main ni hanya sini kan. So boleh bacalah kat sini apa benda. Okay, so lepas kita dah isi semua tu, kita tengok dekat bahagian yang kanan ni, dia ada kat sini ada practical, berapa komponen theoretical, berapa komponen teori, berapa komponen conventional. Yang dua ni adalah synchronous asynchronous. Ini adalah komponen online. Ini Dr. Aziz dah buat siap-siap dah. Ini untuk blended learning substitute material, PTG. Ini PTG ni. Berapa material, berapa aktiviti, berapa assessment. So kita boleh tengok kat bawah ni. Sebagai contoh, saya zoom lah. Okay, saya zoom. Okay, dekat sini. Okay, untuk yang ni, saya dah buat untuk kursus ni. Contoh, 3 kredit ni saya letak 45% material, 32% aktiviti, 21% adalah pentaksiran, assessment. So jadi 45, 32, 21. Tapi tak sampai 40, 40, 20. Tak ada masalah, dia fleksibel. Nak bagi jadi 40, 40, 20 pun boleh. Nak biarkan je macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan tinggi sangat kot assessment. Bagi saya assessment tak perlulah tinggi sangat. Kan? Ada soalan? Okay, nampak macam semua faham. Sama juga kalau kita nak buat untuk 4 jam kredit. Okay, 4 jam kredit. Ada lagi kot 4 jam kredit dan 2 jam kredit pun ada ni. Khusus, tapi saya tunjuklah 3 dengan 4 je. Okay, contoh untuk 4 jam kredit pun sama juga kan. Tapi kalau untuk 4 jam kredit ni nak capai 30% online. Oh, banyak juga ni. Cuba tengok ni. Dia punya bahagian dia untuk online learning kan. Banyak ni. Banyak, sangat-sangat banyak kan. Okay. Dan juga untuk assessment ni kalau nak meet 20% banyak, sangat-sangat banyak. So mungkin boleh buat 10% ke 15%, cukup lah. Mungkin bahagian material dan aktiviti tu kita boleh lah play around 30 ke 50% komponen tersebut. Okay. So ada soalan? Apa lagi? So kalau dekat dalam ni kita ada garis panduan blended learning meta. Ini dokumen yang saya present tadi, actually saya ambil daripada yang ni. Okay, ini adalah MEPTA, terbitan MEPTA JPT. Garis panduan pelaksanaan pembelajaran teradun gantian, pembelajaran dalam talian. So saya ambil daripada sini dan saya extract dan saya terangkan tadi. Ini cetakan pertama pada tahun 2020. Okay, saya rasa semua faham dah kot kan, macam mana laksanakan pembelajaran secara dalam teradun. Maaf tadi kalau dah soalan saya ni terkeluar asal tadi, untuk pelaksanaan kena buat HEA 03 ke? Tak perlu. HEA kalau ini satu benda lah, actually kat dalam garis panduan Unimap dulu dia ada kata kena buat HEA 03, tapi sebenarnya yang kita laksanakan tu adalah delivery sahaja. Delivery ni kita tak perlu pun nak ubah dia kan, sebab kat dalam kita punya HEA 01 pun teaching plan tu kita boleh ubah je, asalkan tak terlalu, saya rasa tak melebihi 30% kot tu komponen kan. Tapi teaching plan kita nak laksanakan sama ada secara blended ke secara bersemuka ke, itu tak melibatkan HEA 03. Ada soalan lain? Rasa macam semua faham kot. Dan satu lagi saya nak share, okay, nanti saya akan pass Excel ni
Excel ni semua pernah isi dah kot. Cumanya Excel ni saya nak sebab semester baru akan bermula. So nanti lepas pre-SEM nanti saya nak minta kepada PR Ketua Jabatan dan PR untuk compile dan isi detail dalam Excel ni, nama kod kursus, nama kursus, jam kredit, nama koordinator kursus dan pensyarah yang mengajar, dan mod pembelajaran. Mod pembelajaran ni adalah yang dirancang. Yang dirancang masa pre-SEM tu, sama ada nak buat apa, tradisional ke, PTS ke, PTG ke, dalam talian ke, tulis kat sini. Untuk pelaksanaan, yang ni tinggal dulu. Pelaksanaan ni saya akan minta balik nanti di hujung semester nanti. Biasanya setiap hujung semester kita kena isi My Mohes untuk pembelajaran ni. So masa tu saya akan minta lah kepada fakulti untuk isi perancangan, contoh nak buat PTG, tapi pelaksanaan sama ada buat ke tidak PTG, ataupun tak jadi buat PTG, buat PTS, ataupun tak jadi nak buat saja secara tradisional. Itulah. So kita nak tahu benda tu. Dan e-learning LMS ni, dekat dalam yang ni, ini adalah dalam LMS tu nanti saya akan minta di MDC create satu folder untuk setiap kursus. So, kalau kursus tu pernah ditawarkan dan pernah gunakan LMS, kita boleh sahaja duplicate item daripada semester yang sebelum ni masuk ke dalam semester yang baru. So, maksudnya apa? Pensyarah tak perlulah nak upload bahan pengajaran. Dia akan duplicate bahan pengajaran sahaja. Kalau untuk assessment, saya rasa ada option kot untuk kita nak include ataupun tidak. Tapi katalah diduplicate semua. Tak ada masalah. Duplicate semua, so kita boleh nanti kita ambil yang bahan pengajaran sahaja, yang bahagian assessment tu kita boleh buang. Kita letak yang baru. Okay, so saya nak minta semua orang isi lah. Nanti sebab kalau tak isi nanti ada yang mesej saya kata folder dia tak ada. Folder dia tak ada sebab apa? Dia tak isi benda ni. So kena isi yang ni. So saya buat setiap tab lah. FTKA, FKTK, FKTM dan seterusnya untuk ke semua kursus, untuk semua program fakulti. Lepas ni kita akan buat statistik. Saya akan tengok statistik kat sini, berapa yang buat PTS, berapa yang buat PTG. Sebab nanti kita kena laporkan. Okey, untuk semester 2 ni kita ada target ke berapa kursus bagi setiap program yang akan buat blended learning. Okey, untuk yang ni, surat daripada TNCAA ni, dia tak ada target untuk PTS dan PTG secara spesifik, tapi dia hanya nyatakan 30 kursus dalam setiap program boleh ataupun wajib dilaksanakan sama ada secara PTS ataupun PTG. So boleh pilih lah, sama ada nak buat PTS boleh, nak buat PTG pun boleh. Kalau selemah-lemah iman tu buat PTS lah. Yang kata yang dah pernah buat sebelum ni dan nak advance lagi boleh buat PTG. Tapi kalau yang tak pernah buat, boleh saja buat PTS, tak ada masalah. Tapi kalau nak terus pada PTG pun tak ada masalah, tak ada isu. Boleh saja refer kepada saya, boleh saja refer kepada dokumen yang ada. Okay, kat dalam ni, okay, training guideline ni. So boleh tengok daripada polisi yang ada dan juga kita ada guidelines. Guideline apa? Yang ni yang saya tunjuk tadi ni, garis panduan pelaksanaan PTG, dan juga kita ada playbook pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Yang ni kaedah penyampaian tu sendiri dia ada dalam dokumen ni, so boleh refer. Kalau tak nak refer yang ni, kita ada yang UNIMAP punya. Yang UNIMAP punya ini kita ada guideline to authentic assessment, yang ni AMC buat. Kita ada juga ni guideline to blended learning substitute. Yang ni actually lebih kurang sama yang macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Yang ni pun boleh refer juga pelaksanaan pengajaran dalam talian. Yang ni boleh tengoklah kaedah pelaksanaan menggunakan Kahoot, Web 2.0 ke apa, semua ada kat dalam ni. Tu boleh rujuk kat dalam dokumen garis panduan ni. Kalau tak faham, boleh saja rujuk kepada saya untuk pencerahan. Slide dah kongsi dah Dr. Shah. Masuk dalam folder ni. Semua ada. SLT calculator pun ada, slide pun ada, garis panduan pun ada dalam tu. Okay?
Ada soalan lain? Dah pukul 10. Alhamdulillah kita dapat selesaikan kurang daripada sejam untuk sesi Jerayawara pada kali ini. Ada soalan? 1, 2, 3. Okey. Yang baru masuk, saya mohon untuk lengkapkan Google Form untuk kehadiran. So, dah lengkap dah kan ni. Maksudnya yang ni, tak tahu, mungkinlah kita boleh minta sebahagian daripada kursus untuk apa ni? 7 hari, kursus 7 hari juga. Sebahagian lah. Kita buat kejap je pun ni, 1 jam. Okay. Okay. Terima kasih semua yang participate. Lepas ni kalau ada isu boleh saja refer kepada saya dan saya ucapkan sekali terima kasih dan saya harap semua orang akan dapat laksanakan sekurang-kurangnya pembelajaran teradun secara PTS untuk semester yang akan datang. Okey, dengan itu saya sudahi sesi Jerayawara kali ini dengan ucap tasbih kafarah dan suratul Asr. Izati, ada cara lain ke untuk menggunakan e-learning bagi ganti Google Meet? Google Meet is Google Meet lah, tak ada masalah. Kalau nak buat, tak nak guna Google Meet, boleh guna Webex, boleh guna Zoom, boleh guna Telegram, call, boleh, tak ada masalah. E-learning ni hanya sebagai platform untuk kita letakkan bahan-bahan kita. Dia macam Google Classroom, tapi versi Unimed punya lah. Okay, terima kasih semua.